Okey, kita sambung Kita sambung contoh soalan lain. Beberapa soalan lagi untuk penyelesaian masalah persamaan linear serentak. Okey. Alright. Okey, so yang ini pun sebenarnya ada soalan ni cikgu dah tunjuk dah sebelum ni. Okey. Alright. So now kita tengok soalan ni. Raja menunjukkan satu segitiga sama sisi. Hitung perimeter dalam cm segitiga itu. Okey. So maklumat pertama dia bagi tahu kita segitiga ini adalah segitiga sama sisi Sama sisi. Sama sisi, semua sisi sama panjang. Okey. So yang kedua dia suruh kita hitung perimeter. Okey. Ini apa yang kita perlu cari. So kalau kita tahu sebenarnya kalau segitiga sama sisi, semua sisi sama panjang. Jadi kalau kita nak cari perimeter sebenarnya kita hanya perlu tahu panjang satu sisi sahaja. Okey, panjang satu sisi sahaja. Okey. Tapi kita tengok kat sini, dia punya ungkapan untuk setiap sisi ni berbeza. Okey, berbeza. Ditulis dalam bentuk yang berbeza. Sebenarnya tak ada masalah. Cuma kita perlu cari apa? Kita boleh cari sebenarnya. Kita boleh cari nilai Y dengan nilai X ni. Macam mana kita nak cari? Okey, daripada maklumat yang pertama, bila dia kata segitiga sama sisi, semua sisi sama panjang. Okey, so katakanlah ini sisi A. Okey, ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Okey, C di sini. So A kena sama dengan B, kena sama dengan C sebab ini segitiga sama sisi kan? Okey, cikgu tulis dekat sini patutnya. Okey, sisi A mesti sama dengan B, mesti sama dengan C sebab dia segitiga sama sisi. Semua sisi sama panjang. So daripada hubungan ni sebenarnya kita boleh dapatkan persamaan. Kita boleh dapatkan dua persamaan untuk kita selesaikan nilai X dan Y. Okey, so dia punya hint dia, clue dia, kita ada dua huruf ni kan, dua pemboleh ubah ni, X dengan Y ni. So ini adalah persamaan linear serentak. Persamaan linear serentak kita kena selesaikan dua pemboleh ubah kan. Okey, so ini contoh soalannya lah. Okey, so kita tengok dulu kalau kita ambil hubungan yang pertama, A sama dengan B. Okey, A sama dengan B. So kita boleh tulis 2Y, sisi A tu panjang sisi A ialah 2Y tambah X. Okey, ini ungkapan dia untuk panjang sisi A. Okey, sama dengan panjang sisi B ialah 2X tambah 1. Okey, alright. So ini hubungan yang pertama. Okey, so kita tengok hubungan yang kedua, kita boleh ambil apa? Ini cikgu buat dekat sini, cikgu ambil hubungan A sama dengan B. Okey, so kita boleh dapatkan hubungan yang kedua. Tak kisah mana-mana, you nak ambil B sama dengan C pun boleh, A sama dengan C pun boleh. Alright, so cikgu ambil B sama dengan C. Okey, so kalau cikgu ambil B sama dengan C, okey, ni hubungan dia. So kita akan dapat B ialah 2X tambah 1 sama dengan 3X tolak Y. Okey, 2X tambah 1 sama dengan 3X tolak Y. Okey, ini tak ada apa-apa. Ini adalah panjang sisi B sama dengan panjang sisi C. Ini adalah maklum benda yang kita dah tahu dah. Untuk segitiga sama sisi. Okey, ini panjang sisi. Panjang sisi A. Okey, ini panjang sisi. Sama panjangnya. Okey, so daripada hubungan ni lah kita dapat persamaan. Okey, so sekarang kita nak susun baliklah kita punya ungkapan ni, persamaan ni kita nak kumpulkan. Alright, kita nak kumpulkan dalam bentuk yang kita mudah nak lakukan operasi penghapusan atau penggantian tu. Okey, so sekarang kita kumpulkan semua yang ada pemboleh ubah di bahagian kiri ni, bahagian kiri. Okey. So kita akan dapat 2Y kat sini. 2Y tambah X. Okey, 2X ni cikgu bawa pergi kiri jadi tolak. Okey, dari kat sini kan positif 2X, so jadi tolak 2X. Sama dengan 1. Nombor kita tinggal di sebelah kanan. Okey, so kita akan dapat apa?
2y. X tolak 2x kita dapat negatif x sama dengan 1. So ini persamaan pertama. Okey, persamaan pertama. Okey, next one kita akan kita buat yang kedua ni. Okey, cikgu buat dalam warna merah lah. Hijau lah hijau. Okey. So kita kumpulkan juga. Okey, so tapi untuk ni cikgu nak flip dulu. Flip dulu. Okey, yang kiri ni pergi kanan, yang kanan ni pergi kiri So cikgu akan dapat 3x tolak y sama dengan 2x tambah 1. Okay, tak ada benda pun. Operasi dia tak ada berubah, tukar kedudukan dia sahaja. Okay, ni cikgu dah tunjuk banyak kali dalam kelas. Contoh dia macam mana? Contoh dia kalau cikgu ada 5 tambah 1 sama dengan 2 tambah 4. Jawapan dia dua-dua 6 kan? 5 tambah 1 6, 2 tambah 4 masih 6 juga. Sama juga 6. So cikgu tukar je. 2 tambah 4 ni bawa pergi kiri, 5 tambah 1 bawa pergi kanan. Tak ada apa-apa yang berubah kecuali kedudukan kedudukan operasi kedudukan ni lah. Ayat matematik sebelah kiri dengan sebelah kanan. Kita flip sahaja kedudukan dia. Okey. So sekarang cikgu akan kumpulkan x dengan y di sebelah kiri. So cikgu salin balik. 3x tolak y. So 2x ni cikgu bawa pergi kiri. Dari kanan pergi kiri. Ni positif. Jadi tolak 2x sama dengan 1. Okey. So 3 tolak 2. 3x tolak 2x dapat x tolak y sama dengan 1. Okey. Boleh So ini persamaan kedua. Alright, ini persamaan kedua. Okey. Right, Okey, so sekarang kita kalau boleh cikgu nak biasakan kita susun kita punya persamaan tu supaya kita tulis huruf apa dulu. Okey, huruf apa dulu kita tulis. Okey, so untuk persamaan satu ni cikgu susun semula. Cikgu nak letak x ni di depan. Pemboleh ubah x ni sebutan dengan pemboleh ubah x di depan. So kita kena ambil sekali tanda negatif tu. So cikgu susun semula. Cikgu akan dapat negatif x tambah 2y sama dengan 1. Okey, sebab operasi tanda 2y ni adalah positif kan. Okey, so cikgu susun saja balik. Tak ada apa-apa pun. Okay, so ini persamaan pertama. Cikgu susun semula saja sebab cikgu nak samakan dia punya susunan tu. Persamaan 1 dengan persamaan 2. Okay, so kita akan buat apa? Kita dah ada persamaan 1, ada persamaan 2. So kita nak guna kaedah. Salah satu kaedah penghapusan atau penggantian untuk selesaikan. Untuk cari nilai x dan y. Okay, nak guna cara apa? So kita tengok balik kita punya persamaan ni. Persamaan pertama ni negatif x tambah 2y sama dengan 1. Persamaan kedua x tolak y sama dengan 1. So ada dua kaedah, boleh pilih salah satu. Okey, so cikgu pilih penghapusan. Penghapusan sebab kita punya perkali dekat depan untuk x adalah 1. Untuk persamaan yang kedua ni, x dia perkali dia 1. Untuk persamaan yang dekat atas ni, perkali dia adalah negatif 1. Kan ada tanda negatif kan? Okey, so dekat sini pun 1 kat depan. Okey, so cikgu guna kaedah penghapusan. Alright, so kita buat apa? Persamaan pertama dengan persamaan kedua, what do we do? Okey, so satu negatif, satu positif, so kita akan tambahkan mereka. Alright, so bila kita tambahkan negatif x tambah dengan positif x. Okey. Ni tak perlu pun tapi cikgu tunjukkan saja. Ini kita punya operasi. Ini adalah tanda bagi huruf x dalam persamaan kedua. So kita akan dapat negatif x tambah x sama dengan 0. Ini yang kita mahukan. So kita akan tambah persamaan 1 dengan persamaan 2. Okey, so kita akan dapat apa? Negatif x tambah dengan x. Persamaan 2 ni adalah x yang warna hijau persamaan 2. Lepas tu tambah dengan 2y dari persamaan 1. Lepas tu kita nak tambah dengan negatif y dari persamaan 2. Okey, sama dengan
Okey, dari persamaan 1 kita ada 1. Okey, ni persamaan 1 kat atas tu. Okey, tambah dengan 1. Tambah 1 dari persamaan 2 warna hijau ni. Okay. Alright. So nak cikgu guna semua warna hitam. Senang. Okay. So X, negatif X dengan X dah jadi sifar. So 2Y tolak Y. 2Y tolak Y sebab negatif, positif dan negatif dapat negatif sama dengan 2. Okay. So 2Y tolak Y ialah Y. Y sama dengan 2. Okay. Itu jawapan untuk Y. Nilai Y adalah 2. Okey, so gantikan sekarang. So kita gantikan Y sama dengan 2 dalam mana-mana yang kita nak. Persamaan 1 atau persamaan 2. Okey, so cikgu nak ganti dalam persamaan 2. Okey, dalam persamaan 2. So, okey, so kita akan dapat persamaan 2 ialah X tolak Y sama dengan 1. So Y sama dengan 2. Kejap, kita nampak sikit kalau tak buat macam ni nanti tak nampak. Okey, Y sama dengan 2. So, X tolak 2 sama dengan 1. Okey, so X sama dengan 1 tambah 2. X sama dengan 3. Okey, so itu nilai X kita. Settle dah. Alright. Ni ingat, ni negatif 2 di sebelah kiri. Dah bawa pergi kanan jadi positif. Alright. Okey, so tapi soalan dia kita belum selesaikan lagi. Apa soalan permintaan soalan ini? Dia kata dia nak perimeter kan? Okey, perimeter. Okey, so sekarang kita cari dulu panjang sisi untuk segitiga ni. Okey, so panjang sisi dia. Sisi A, untuk sisi A, apakah panjangnya? So kita ada 2Y tambah X. So kita dah tahu nilai Y, so 2 darab 2 tambah dengan X ialah 3. So kita dapat sisi A, nilai dia adalah 7 cm. Okay, just for the sake of checking, kita nak check je saja, nak check betul ke apa jawapan kita ni. So kita tengok sisi B. Dapat tak nilai yang sama? Kenapa kena sama? Sebab dia segitiga segitiga sama sisi kan? Okay, so untuk B kita ada 2X tambah 1 sama dengan 2 darab berapa? X sama dengan 3 kan? X sama dengan 3 tambah 1. So kita dapat 7 juga sama. Okey, so kita check juga untuk sisi C. Okey, so sisi C kita ada 3X tolak Y. So kita akan dapat 3 darab 3. Untuk nilai X dia 3 tolak dengan 2. 9 tolak 2 sama dengan 7. Okey, so betul lah. Semua sama. So kita punya jawapan ni, kita yakin betul semua sisi 7 cm. Dia memenuhi syarat yang mengatakan segitiga ni adalah segitiga sama sisi. So kita cari perimeter. Perimeter macam mana? Kalau untuk segitiga sama sisi, so perimeter dia hanyalah panjang, jumlah panjang sisi ni kan. Okey, so kalau semua sisi sama, kita akan dapat 7, kita akan kira macam mana 7 cm untuk satu sisi, ada 3 sisi yang sama. So kita dapat 21 cm. Alright. Okey, itu jawapannya. Okey, 21 cm. Okey, alright. Senang Okey, kita tengok lagi satu contoh soalan. Okey. Now kita ada segi 4 tepat. Raja menunjukkan segi 4 tepat A, B, C, D. Cari panjang dan lebar segi 4 tepat itu. Ini pun sama macam soalan tadi, segitiga tadi. Okey. So daripada sini kita tengok dulu. Dia punya ungkapan untuk setiap panjang sisi ni. Sisi ni kita tengok X tambah 2. 3X tambah Y, 3X tolak Y, 2Y dan 2Y tambah X. Okey, so kita kena faham, benda yang kita kena faham untuk segi 4 tepat, sisi yang bertentangan sama panjang. Okey, so yang panjang ni, katalah kita ambil dia sebagai panjang, so atas dengan bawah ni kena sama nilainya kan, baru dia dapat segi 4 tepat. So yang kiri dan kanan ni sama dia punya panjangnya. Okey, so daripada situ kita dah dapat dah 2
hubungan. Kita boleh dapat dua persamaan. Okey, dua persamaan. Okey, so cikgu tulis lagi sekali untuk kita mudah faham. Ini sisi A, sisi B, C dan D. So sisi A kena sama panjang dengan sisi C, okey, dan sisi B kena sama panjang dengan sisi D. Okey, itu dia punya ciri-ciri segi empat tepat. Okey, so kita tengok dulu yang pertama. Yang pertama, kalau cikgu ambil yang ni, A sama dengan C. So A ialah 3X tolak Y sama dengan C, 2Y tambah X. Okey, ini hubungan yang pertama. So kita, kalau macam ni kita boleh kumpulkan je sebenarnya. Kita boleh kumpulkan. Okey. So kita cuba kumpulkan X di sebelah kiri. So 3X tolak X sama dengan 2Y tambah Y. Cikgu kumpulkan X di sebelah kiri, Y di sebelah kanan. So negatif Y ni bawa sebelah kanan, positif X ni bawa sebelah kiri. Okay, so daripada positif jadi negatif, daripada negatif jadi positif. So kita akan dapat 2X, 3 tolak 1, 2 sama dengan 3Y. Okay. Alright, so daripada sini kita boleh ambil 2 ni bawa pergi kanan. Daripada sini operasi dia darab kan, 2 darab X, so pindah ke kanan. So kita akan dapat sekarang X sama dengan 3Y per 2. So kita dapat persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang pertama. Okey, so kita tengok pula hubungan yang kedua, B sama dengan D kat bawah ni. Okey, ini A sama dengan C kat sini. So kalau kita ambil hubungan B sama dengan D, okey, so kita akan dapat apa? B ialah 2Y sama dengan D, X tambah 2. Okey, X tambah 2. Okey, so cikgu terbalikkanlah. X tambah 2 sama dengan 2Y. So X sama dengan apa? X sama dengan 2Y. 2Y, so positif 2 ni. Okey. Positif 2 bawa sebelah kanan jadi tolak. Negatif kan? Tolak 2. Okey, so dapat persamaan yang kedua. Okey, so dapat dah 2 persamaan kita. Okey, so kita nak selesaikan. Nak cari nilai X dan Y. So sekarang perasan tak? Ini adalah sama. Bukan sama maksud dia. X sama dengan 3Y per 2. Dalam persamaan kedua, Y sama dengan 2Y tolak 2. So kita boleh samakan. Sebab kat sini X, okay, cikgu nak awak tengok betul-betul. Di sini adalah X. Ini pun adalah X. So X sama dengan X kan. Okay, so kita boleh gunakan hubungan ini. Alright, so kita akan dapat apa? Kita akan dapat, bila X sama dengan X ni, X sama dengan X ni, kita akan dapat 3Y per 2 sama dengan 2Y tolak 2. Okey. Ini daripada persamaan pertama punya X sama dengan persamaan kedua punya X. Ni persamaan pertama, ini persamaan kedua. Tapi kita tak kisah sebab kita sekarang ni tentang segi empat ni, dia bukannya masalah yang berbeza. Ini adalah dalam satu soalan. Okay, so dia kena samalah. X sama dengan X ni. So kita dapatlah 3Y per 2 sama dengan 2Y tolak 2. Okay. Okay, so macam ni, macam mana nak buat ni? Okay, so macam ni cikgu tunjuk. Ini melibatkan apa? Melibatkan bahagi kan. Okay, so ni kita sebenarnya ya macam soalan macam ni kita jarang buat. Daripada bahagi nak ke darab ni. Okay, so cikgu tunjukkan di sini. Okay, so daripada sini kan. Okay, ini dua ni di bawah betul? Di bawah kan? Di bawah kita nak bawa naik atas. Kita nak bawa naik atas. So bawah tu per tu operasi dia bahagi kan? Okay, so macam ni. Kalau ada yang masih tak nampak, kita sebenarnya 3Y kan bahagi 2. Sama dengan 2Y tolak 2.
Okey, so bahagi 2 ni kita nak bawa pergi kanan, jadi darab kan dia. Daripada bahagi jadi darab. Okey, so kita akan dapat apa? 3y sama dengan, okey, 2y tolak 2 ni adalah satu ungkapan. So, masukkan dia dalam kurungan. Semua sekali kita kena darab dengan 2. Okey, kena darab dengan 2. Okey. So, jangan lupa bila ada kurungan darab dengan satu nombor atau satu sebutan yang lain, setiap sebutan dalam kurungan kena darab dengan setiap sebutan di luar tu. So, 2y ni kena darab dengan 2. Alright, negatif 2 ni pun kena darab dengan 2. Okey. So, kita dapat apa? 3y sama dengan 2y darab 2. Okey, tolak dengan 2 darab 2. Okey, so 3y sama dengan 2y darab 2, dapat 4y, tolak dengan 4. Okey? Alright, cikgu harap masih ingatlah macam mana ni. Yang ni kan? Okey. So sekarang cikgu bawa pergi atas ni. 3y. Okey, cikgu flipkan dia. Okey, flip saja. Tak ada apa-apa yang berubah. 4y tolak 4 sama dengan 3y. Flip saja dari yang kiri ni pergi kanan, yang kanan pergi kiri. Okey. So, daripada sini kita buat 4y yang 3y ni pindah ke kiri. Okey. So kita akan dapat tolak 3y. Okey. Yang negatif 4 ni bawa pergi kanan. Sebab kita nak selesaikan nilai, nak cari nilai untuk y kan. Okey, so kumpulkan yang y di sebelah kiri, yang nombor saja di sebelah kanan. So dapat apa? 4 tolak 3 dapat 1 kan. So dapat y sama dengan 4. Okey, dah settle untuk y. Dah dapat nilai y. Okey, dah dapat nilai y. Alright, so kita nak cari nilai x. Itu tujuannya. So, gantikan. Gantikan y sama dengan 4 dalam 2 lah. Dalam 2. Tak kisah sebenarnya, 1 ke 2. Okey, kita cuba yang pertama lah. Yang pertama ni melibatkan pecahan ni. So, kita tengok sikit. Jarang kita buat yang pecahan ni kan. Okey. So, kita tengok. Kalau persamaan pertama, x sama dengan 3y per 2. So, x sama dengan 3 darab y dia adalah 4 per 2. Okey, so kalau macam ni, kita boleh potong. 4 kat atas, 2 kat bawah. 4 bahagi 2, dapat 2. 2 bahagi 2, dapat 1. Jadi, x ialah berapa? 3 darab 2 sama dengan 6. Okey, dah dapat dah 2 nilai kita. X dan Y. Okey, ini baru saja kita dapat nilai X dan Y. Soalannya suruh kita cari panjang dan lebar untuk segi 4 tepat ini. Okey, so jangan lupa, belum siap lagi. So panjang, okey, kalau kita ambil panjang, kita anggap panjang tu sebagai bahagian yang panjang ni. Okey, panjang untuk segi 4 tepat kita ni adalah apa? 3x tolak y kan? 3x tolak y. 3x tolak y. So kita dah tahu nilai x. So 3 darab 6 tolak y. Y kita adalah 4. So kita dapat 18 tolak 4 sama dengan 14 cm. Okey, lebarnya pula. Okey, ini panjang, ini lebar. Kita akan dapat lebar dia berapa? Kita ambil, kita tengok kita tengok x tambah 2 sama dengan 6 tambah 2 sama dengan 8 cm. Okey, so kita cek pula, kita cek yang lagi satu persamaan yang kat sebelah tu kan. Okey, kan ada 2 persamaan kan? Ada satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Ini tadi kita untuk panjang ni cikgu ambil yang sebelah atas. So kita tengok yang sebelah bawah pula. Okey, kalau yang sebelah bawah kita ada 2y tambah x. Okey, so sama dengan 2 darab y ialah 4 tambah dengan x sama dengan 6. So kita dapat 8 tambah dengan 6 dapat 14. Sama jawapan kita.
Okey, untuk lebar kita ada yang lagi satu persamaan ialah 2y. Okey, sama dengan 2 darab 4 sama dengan 8 cm. Okey. So ini betul jawapan kita ni. Okey. Alright, boleh Okey. So ini contoh soalan melibatkan geometri ni. Okey, soalan persamaan linear serentak melibatkan geometri. Okey, nanti cikgu tunjuk. Next one ada lagi satu jenis contoh soalan. Okey, alright. Kita stop di sini. Cikgu stop kat sini dulu